jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis yang saya hormati, para pegawai dan seterusnya ahli-ahli Jawatankuasa Surau Ar-Rawdah Departemen Presiden 16 Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Tak dilupakan para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Tak kira daripada mana siaran ini dapat diikuti. Yang menonton dari utara, moga sejahtera. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Anak Cina memakai singlet. Memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelik-belik tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf tuan-tuan, saya semayang di presin sebelah. Saya ingatkan saya ceramah di presin sebelah. Sebab iklan ada apa semua. Minta maaf lah, ada sedikit ada hari bodoh tu. Ada hari bodoh. Betul lah hari ni hari bodoh kebetulannya. Pada malam ni insya-Allah kita akan membicarakan tajuk tentang persoalan tawakal. Seperti yang kita maklum, tanpa kita sedar, hari ini sudah pun genap 627 hari ataupun setahun 8 bulan 17 hari. Kita berada dalam suasana bencana non-alam yang berskala internasional. Kita sejak daripada 18 Mac 2020 telah berada dalam satu tempoh yang dipanggil sebagai kordon saniter. Kordon saniter ini adalah proses pembersihan besar-besaran yang dijenamakan dengan pelbagai brand: physical distancing, quarantine, circuit breaker, self-isolation, social restrictions, total lockdown. Dan di negara kita lebih terkenal dengan perkataan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, yang berbeza di belakang sahaja. Sama ada pemulihan, bersyarat, diperketatkan dan pelbagai lagi. Sememangnya COVID-19 ini, selain daripada mengorbankan ramai daripada rakyat kita, tetapi jauh lebih ramai, COVID-19 ini membunuh mental rakyat. Kesan psikologi akibat daripada COVID-19 tak ada orang boleh nafikan. Bukan hanya tekanan di pihak kesihatan saja, rakan-rakan kita, barisan hadapan di hospital, di pusat perubatan, di pejabat kesihatan daerah, mereka rasa tertekan. Tapi bukan mereka saja, seluruh sektor pendidikan, termasuk kerohanian, masjid, surau dan pelbagai lagi. COVID ini memang membunuh mental kita. Psikologinya begitu banyak sekali kesan psikologi. Pertama, kesan psikologi apabila terlampau kerap sangat kena buat saringan. Ni psikologi ke tuan-tuan? Tuan-tuan berapa kali kena jolok hidung? Berapa kali? Ada setengah masjid, ada setengah imam, ada di kalangan mereka dah jolok hidung 71 kali. Ada. Jolok kali pertama tak kena. Agak pegawai perubatan tak puas hati. Jolok lagi. Tak ada lagi. Kira 71 kali. Termasuklah bila ada program, function, tuanku berangkat dan macam-macam lagi. Sebab kalau pihak masjid kita banyak protokol. Mungkin surau kurang sikit, orang besar-besar datang. Maka kita kalau macam masjid negeri misalnya, tuanku nak berangkat, protokolnya kena buat saringan. Program peringkat negeri buat di masjid pun kami kena buat saringan. Bayang kalau dah 71 kali, dia dah sampai tahap ketagih dah tu. Dan untuk makluman tuan-tuan, nak masuk TV berceramah, korek hidung dulu. Nasib baiklah sekarang ni ada alat hak menatang ludah tu apa ke nama, tak tahu. Pui buat ada nampak dua line, satu line, makin menatang ludah, tak tahu apa nama. Tahanlah sikit, dulu jolok hidung. Ada kesan psikologi. Begitu juga kesan psikologi bila kita didapati, na'udzubillah, positif COVID-19. Ada kesan psikologi. Hatta dalam surau kita ni pun, saya percaya ada yang mantan lah pesakit COVID. Tuan-tuan, kita bila masa COVID, kita tak ada masalah. Kalau duduk Maib Serdang, tak ada apa aktivitinya. Macam biasa saja. Tapi yang kesan psikologi tu bila kita grad daripada PKRC itu.
iaitu kita menghadapi masalah PSTD, Post Stress Traumatic Disorder. Orang pandang kita trauma. Orang pandang kita atas bawah. Kita pergi office, asalnya orang tu tak topeng, terus 2 lapis pakai bila bercakap dengan kita. Kita kecil hati. Macam aku HIV AIDS pula lah. Stres. Itu kawan-kawan sepejabat. Bayangkan kalau orang yang tak kenal kita. Begitu juga kita menghadapi kesan psikologi apabila terlibat dikuarantinkan, sama ada di PKRC atau kena home surveillance ataupun jadi close contact. CC1 okey, CC2 paling tak tahan sekali. Tak bersalah pun. Anak jiran main rumah kita, kita tak tahu menang. Petang-petang tiba rupa jiran sebelah satu family positif. Secara automatik anak kita yang main dengan anak dia jadi CC1. Dan kita pula yang tak pasal-pasal, yang tak main pun dengan anak-anak kita itu jadi CC2. Bagi geng makan gaji buta, suka je, tak ada masalah. Tak pergi kerja ke, work from home ke, no work from home, tak kisah. Gaji jalan, naik pangkat semacam. Orang yang kaya pagi makan pagi, nak menega dan macam-macam. Bayangkanlah pakai gelang tunggu. Kita faham itu prosedur. Tapi ini yang kita cerita, kesan psikologi yang membunuh mental rakyat kita. Kesan psikologi daripada segi isu vaksin. Saya percaya tuan-tuan di sini ramai yang telah lengkap 2 dos dan mungkin dah dapat booster pun. Ada di luar sana kawan-kawan kita yang kita gelarkan pro-choice lah, jangan panggil anti-vaksin, marah dia. Pro-choice. My body, my choice. Dia tak nak ambil vaksin. Okey. Tapi sekarang ni dia orang sindir kita siang malam pagi petang. Dengar cerita kena cucuk yang ketiga pula. Ya ke? Alah, kena dah. Kata tahun depan dapat yang keempat pula. Ya ke? Alamak, hari-hari dia menyindir kita. Dia kata untunglah cocok 2 dos dapat sijil sertifikat, digital certificate. Kalau cocok booster yang ketiga dapat diploma. Cocok 4 kali esok dapat ijazah. 6 kali cocok PhD, panggil doktor lah lepas. Dia punya sindir tahap maut punya, tak boleh nak jawabnya. Dulu banyak juga kita baca orang yang tak boleh, yang tak ada 2 dos ni tak boleh ke sana kemari. Saya tengok semacam masuk hotel, bercuti, duduk makan kedai mamak serupa, tak tahu mana dapat CJ gitu, pun tak tahu. Saya ingat Masjid Surau pun dah tak tercek dah, 2 dos tak 2 dos, 2 das tak 2 das. Akhirnya yang cocok 2 dos kena sindir. Kesan psikologi untuk orang yang tak cocok 2 dos pun ada kesan psikologi. Mereka mungkin ialah ada sedikit kesukaran lah untuk berurusan, khususnya melibatkan urusan keluar daripada negara, nak pergi ke Mekah dan macam-macam lagi. Ada kesan, ada susah sikit. Apa lagi kesan psikologi COVID-19 ini? Sistem pendidikan kita terpaksa anak-anak kita PDPR, yang kita pun memang tak reti lah nak menguruskan PDPR. Alhamdulillah sekarang dah sekolah balik. Kesan psikologi juga kepada para pegawai lali jawatankuasa masjid. Sejak daripada bulan 5 tahun lepas sampai bulan 2 tahun ini, hari-hari orang panggil bodoh. Imam bodoh, Bilal bongok, masjid kroni, macam-macam. Ni semua dajjal semua ni, Freemason. Ni semua keluar daripada mulut bukan orang semayang sangat. Biasa yang mulut macam tu, biasa saya gelarkan kumpulan ahli sunat wal jumaat je. Dia jengkel semayang jumaat je, semayang lain dia tak kisah sangat. Baru-baru ini pula, saintis di Afrika Selatan telah mengesan satu varian COVID-19 yang baru yang menurut kajian mereka mempunyai lebih banyak mutasi lagi dan dinamakan oleh WHO sebagai varian B.1.1529 atau dalam bahasa berita dia panggil Omicron. Dan dikatakan varian yang baru ini mempunyai sekurang-kurangnya 10 mutasi berbanding dengan varian Delta dan juga Beta. Delta walaupun ganas 2 mutasi saja. Kalau varian Beta itu 3 saja. Tapi varian yang Omicron ini dia boleh beranak sampai 10. Dia boleh ada sub pula lagi. Maka benda ini telah menimbulkan kerisauan. Keluar pula berita hari ini seperti yang disebut oleh Menteri Kesihatan, telah pun dikesan Omicron ini di tanah air kita.
dibawa oleh seorang pengembara bukan warga negara daripada Afrika Selatan, tetapi telah dapat dikawal dengan begitu baik. Ini tahniahlah kita ucapkan kepada KKM. Tapi ada juga di kalangan masyarakat yang mencadangkan supaya dibuat semula perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar, Targeted Enhanced Movement Control Order ataupun TEMCO. Jadi tak pasal-pasal ada di kalangan rakyat negara kita tak kena-mengena dengan Afrika pun susah hati juga. Susah hati, dia termenung, dia memikirkan. Padahal dia pergi Afrika Selatan pun tidak, berkawan dengan orang Afrika pun tidak, keluar ke janda baik pun tidak, pergi Genting Island pun tidak, makan di kedai pun tidak. Tapi susah hati tak karuan. Nampak orang Afrika semua lari. Asal orang tu muka Afrika je semua lari. Sementara kita menantikan dan kita menghormati penilaian risiko dan city value. City value ni cycle threshold value ataupun nilai kitaran ambang. Sekarang ni rakan-rakan kita di KKM dia ada buat penilaian. Pihak kesihatan daerah pun ada buat kajian. Kita menjangkakan akan ada beberapa kes hasil saringan ke atas area-area ini. Tapi kita menyeru kepada seluruh masyarakat sesuai dengan tajuk kita malam ini. Kita hendaklah kekal tenang, ikut SOP yang disyorkan, dan sangat mustahak adalah bertawakal kepada Allah. Inilah yang hilang daripada masyarakat di negara kita sekarang. Tawakal dah tak ada lagi. Dia punya tahap ketakutan itu sampai menghilangkan tawakal. Kenapa pakcik tak semayang di masjid? Tak boleh Ustaz, dia Omicron. Pakcik kan dah pakai topeng, pakcik kan dah ada PPE elok semua dah, bawa hand sanitizer macam-macam. Jangan main-main, dia boleh airborne. Mana tawakalnya? Sebab itu tawakal ni kita akan belajar. Apa itu tawakal? Tawakal ini dia berasal daripada kalimat wakala yakilu. Maknanya kita mewakilkan. Dari kalimat tawakal inilah yang telah membentuk kalimat wakil. Wakil. Dalam bahasa Arab, wakil dimaksudkan sebagai pelindung. Dia beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Beberapa perkataan, contohnya wakil ini, kalau kita wakil ni on behalf lah, mewakili kita. Tapi dalam bahasa Arab, wakil maknanya pelindung. Contoh dalam Quran surah Al-An'am ayat 102, Allah Ta'ala ada menyebut wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah atas segala sesuatu menjadi wakil. Adakah Allah menjadi wakil kita? Tidak. Dalam ayat yang lain wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Bukannya jadi wakil kepada kita, tapi jadi pelindung kepada kita. Maka kita boleh simpulkan, menjadikan Allah sebagai wakil berarti kita menyerahkan segalanya, iaitu persoalan tentang pandemik, wabak dan macam-macam ni, segala persoalan hanya kepada Allah. Sebab itulah orang Islam bila dia nak melakukan sesuatu kerja, semuanya dia mulakan dengan bismillah. Apa makna bismillah? Dengan nama Allah, bersama nama Allah, dia gantungkan pekerjaan itu kepada Allah. Tapi macam mana bila bab begini dia boleh jadi tak gantung dengan Allah? Takut dia. Bismillah. Berapa banyak Allah dah lindung kita daripada musibah. Banyak. Tuan-tuan ingat makan-makan nasi, makan durian, minum teh tarik itu tak ada kolesterol, kalori macam-macam. Macam-macam ada. Tapi kenapa alhamdulillah tak ada sakit, Allah pelihara, tak ada angin, boleh tidur, tak ada masalah. Kita bismillah dengan nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim AS ketika dia dibakar di dalam api, apakah yang menjadi penyelamat kepada dia? Tawakal dia kepada Allah. Ketika Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir, apakah yang menjadi kekuatan kepada Siti Hajar walaupun hanya berdua dengan anaknya Ismail? Tawakal kepada Allah. Maryam ketika ditinggalkan di biara seorang diri, tapi bagaimana dia boleh survive, boleh hidup?
ada makan yang dihantarkan kepada dia. Apa sebab? Tawakal. Orang tawakal tak pernah gagal. Hanya orang yang tak confident saja dengan mewakilkan sesuatu kepada Allah, dia akan mengalami kegagalan. Sebab itulah para ulama mengatakan, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, Allah berjanji orang ni masuk surga tanpa hisab. Dalam satu hadis, Nabi pernah menyebut, wa'adani Rabbi Azza wa Jalla ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfa bighairi hisabin wala azabin ma'a kulli alfi sab'una alfa. Allah telah berjanji, aku boleh bawa 70,000 daripada umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa seksaan, tanpa pemeriksaan. Setiap 1,000 daripada jumlah itu boleh bawa 70,000 orang lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnud mengatakan hadis ini sahih dan sanad hadis ini hasan. Siapakah golongan yang dimaksudkan itu? Dalam hadis yang lain Nabi menyebut orang yang hidupnya sangat bertawakal kepada Allah. Ayo tawakal. Omnikron ke Omron Mamda ke, datang, tak ada masalah. Kita tidak jemput dia datang. Tapi tawakal kita pada Allah mesti mengatasi. Tuan-tuan masuk dalam surau ini, tawakal pada Allah. Tetapi bukan tawakal bodoh begitu saja. Kerana orang yang tawakal, Allah suruh dia berusaha dulu. Jangan meninggalkan usaha. Kita mesti terus amalkan norma dan juga kelaziman-kelaziman baru dalam kehidupan seharian kita. Dan kena tetap juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Terus amalkan penjarakan yang selamat, physical distancing, jaga kebersihan diri, terutamanya kebersihan tangan, elakkan kawasan yang terlampau bersesak-sesak dan elakkan terlampau dekat kalau tak ada sebab. Kita usaha untuk mengawal gelombang ini dengan melandaikan kebolehjangkitan. Itu usaha kita. Dengan izin yang maha kuasa, kita akan menang, tak ada masalah. Syaratnya mesti usaha tawakal. Tak boleh tawakal bodoh saja. Tak boleh, kena ada usaha juga. Ada satu riwayat daripada Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Satu hadis daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah daripada ayahnya radhiyallahu anhu. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ursilu naqati wa atawakkul. Qala iqilha wa tawakkal. Datang satu orang lelaki tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ada seekor unta. Bila aku pergi ke kedai ke mana-mana, aku lepas je unta aku tu, aku tawakal pada Allah. Masuk dalam kedai beli barang. Boleh tak itu consider tawakal?" Kata Nabi, "Jangan, irqilha. Ikat dulu unta itu, baru kau tawakal." Artinya kena ada usaha. Tuan-tuan nak keluar daripada rumah pergi ke surau, jangan tak kunci pintu. Orang tanya, "Ngapa tak kunci?" Aku nak dengar ceramah, buat kerja baik. Takkan malaikat tak boleh jaga rumah aku? Bukan mana boleh kira begitu. Suruh malaikat pula kerja dengan kita. Tetap kena dikunci. Tetap kena tutup pintu dan bagai-bagai. Bawa motor kereta datang surau, parking. Kunci biarkan pada suih. Tanya, tak ambil kunci ni? Tawakal pada Allah. Kita nak buat kerja baik, mesti Allah jaga. Balikkan hilang motor. Kena usaha juga. Ada satu riwayat Imam Al-Qudai disebutkan, qala Amr bin Umayyah, qultu ya Rasulullah, uqayyidu rahilati wa atawakkul 'ala Allah aw ursiluha wa atawakkal. Qala qayyidha wa tawakkal. Amr bin Umayyah dia pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah aku kena ikat dulu unta kemudian aku tawakal, ataupun aku lepaskan saja unta lepas tu aku tawakal pada Allah?" Nabi jawab, ikat dulu, barulah kau bertawakal. Mana tawakal tidak bererti meninggalkan usaha. Masuk surau, pakai pelitup muka, ikut segala peraturan yang ditetapkan, maknanya kita usaha. Dan di penghujungnya, kita gantungkan diri kita kepada Allah. Yang dapat menolong kita hanyalah Allah. Sebab itulah kita ikrarkan di dalam semayang kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadat
dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Dan kalimat ini adalah makna daripada doa yang sering kita amalkan dalam akhir solat kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya dapat sentiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadat kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab kita takkan dapat mengelakkan keburukan. Bahkan kita tak dapat melakukan kebaikan kalau tidak ada izin daripada Allah. Itu sebablah bila azan, kita break untuk azan. Kita break untuk azan. Nanti kan bunyi, kita break sekejap. Kita break sekejap untuk azan. Masa azan, kita dituntut oleh agama untuk menjawab mengikut apa yang dibacakan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha, kita baca asyhadu la ilaha illallah. Tapi bila sampai hayya 'alas solah, apa jawapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Tawakal kita pada Allah. Tidak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Apa sebab? Allah nak didik kita supaya jadi orang yang gantungkan hidup pada dia. Hatta semayang pun belum tentu kita boleh laksanakan kalau tanpa izin daripada Allah. Sebab itulah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan tawakal seperti perilaku burung. Burung. Kita dah masuk dah azan, belum lagi? Sikit lagi tak? 2 minit. Dalam satu hadis Nabi menyebut, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalaulah engkau ni betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan diberi rezeki seperti burung. Burung terbang dalam keadaan lapar, dia balik waktu petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi burung itu walaupun dia nak dapat makanan, dia tetap kena terbang. Kalau sekadar duduk saja dekat sarang dia, tak ada orang nak beri dia makan. Artinya usaha tawakal akan dapatlah rezeki. Ada satu orang ulama, dia pernah bercerita. Dia ni kalau berdoa, orang selalu dengar dia membacakan doa, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah aku rezeki sebagaimana engkau berikan rezeki kepada bughas. Apakah burung bughas ini? Bughas ini apa? Sejenis burung. Daripada jenis apakah burung ini? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan insya'. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan ini. Mohon izin daripada para jemaah untuk menganjakkan sikit pelaksanaan solat Isyak lewat sedikit, sebab kalau ikutkan peraturan kena berhenti bila azan. Tapi dengan izin daripada jemaah kita boleh menganjakkan. Muslimin muslimat sekalian, kita sedang bercerita tentang persoalan tawakal kepada Allah, yang mana inilah perkara yang sudah semakin hilang daripada diri masyarakat, khususnya di negara kita sekarang. Mereka dah berusaha yang terbaik, tapi disebabkan mereka belum ada tawakal, maka ketakutan menyelubungi kehidupan mereka. Tawakal ini bukan benda yang senang. Sebab itu ada satu orang ulama, saya cerita tadi, dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikanlah aku rezeki seperti engkau beri kepada bughas. Bughas ini adalah nama kepada anak burung gagak. Burung gagak, gagak bahasa Arab panggil ghuram. Kalau anak gagak dia panggil bughas. Kenapa ulama ini berdoa supaya jadi dapat rezeki seperti bughas? Ada satu kisah yang agak ajaib. Rupa-rupanya gagak bila dia melahirkan anak dia warna putih, bukannya hitam. Sedangkan mak dia hitam, tapi anak dia putih, sebab bulu masih belum keluar lagi. Jadi disebabkan gagak ni tak sekolah, dia tak rasa itu anak dia. Jadi dia akan biarkan anaknya itu dia buat tak tahu saja. Bayangkanlah, kesian, baby baru lahir, dia tak terima itu sebagai anak dia, tak ada nak beri makan minum, diintai pada jauh saja. Tapi bagaimana Allah memelihara haiwan-haiwan yang lemah ini. Allah yang maha memberi rezeki, yang menanggung rezeki, sebab Allah yang menciptakan, dia tahu. Allah telah menjadikan kepada anak burung gagak ini ada satu bauan ataupun aroma yang keluar daripada badan anak gagak ini, sehingga bau ini boleh mengundang datangnya serangga ke sarang. Serangga suka dengan bau aroma daripada badan anak gagak. Jadi bermacam-macamlah jenis ulat, serangga berdatangan, silih ganti. Jadi anak gagak ini disebabkan datang serangga-serangga ini, dia pun makan. Dan dia dah makan sampai warna dia berubah, bulu dah tumbuh jadi hitam. Ketika itu barulah mak gagak tahu, ini anak aku. Barulah dia pun jagalah anaknya itu. Inilah kebesaran Allah. Baik itu, kalau kita yakin tawakal kepada Allah, dialah Allah
yang menjamin rezeki, yang memberi rezeki, orang itu akan bahagia hidupnya. Allah pun sebut dalam Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akulah yang menentukan kehidupan kau di dunia ini. Bukan majikan kau, bukan bos kau, bukan setiausaha bahagian kau, bukan KSU kau. Aku, kata Allah Ta'ala, yang menentukan hidup kau di dunia ini. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Baik itu kalau orang ada tawakal, hidupnya tenang-tenang saja. Tapi kerana kita tak ada tawakal. Nabi SAW ada satu kisah panjang. Hadis ini antara hadis panjang. Kalau dalam kitab-kitab hadis 3-4 muka surat hadis ini. Hadis tentang tawakal. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi dia bercerita pada kami. Nabi ni suka bercerita. Kadang lepas subuh Nabi bercerita. Kalau tak ada cerita dia tanya mimpi, dia suka santai-santai. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, annahu zakara rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu alfa dinarin. Qala tini bisyuhada'i ushhiduhum faqala kafa billahi syahida. Qala fa'tini bikafil. Qala kafa billahi kafilan. Qala sadaqta. Nabi cerita, dululah ada satu orang Bani Israel. Dia jumpa kawan dia, Israel juga, Yahudi sama Yahudi lah. Dia pun beritahu kawan dia, bang, aku nak pinjam dengan kau 1000 dinar boleh? 1000 dinar. Kawan dia kata, boleh, tak ada masalah. Tapi i'tini bisyuhada ushhidhum. Boleh pinjam 1000 dinar. Tapi bawalah saksi yang menyaksikan pinjaman ini. Jawab laki-laki, kafa billahi syahidah. Tak payah saksi, biarlah Allah je jadi saksi kita. Kalau tuan-tuan nak bagi pinjam, datang member pinjam 1000. Takkan pinjam bodoh gitu ya. Buatlah hitam putih sikit. Tak ada hitam putih, Allah saksi kita. Malaikat kiri kanan, tuan-tuan nak bagi. Tak ada, scam tu. Qala fa'tini bil kafil. Kau boleh tak bawa kau orang yang boleh jamin? Boleh jadi garantor. Kokok engkau tak akan lari, tak bayar ke? Orang tu jawab, kafa billahi kafilah. Katanya, biar Allah je jadi penjamin. Apa jawab laki-laki ni tadi? Sadaqta. Beres boh. Beres boh. Aku beri engkau 1000 dinar. Kemudian fadafa'a ilaihi ila ajalin musamma. Bila kawan yang A ni bagi pinjam 1000 dinar, yang B ni dah dapat duit, dia kata beginilah bang, saya janji akan bayar balik duit ni. Saya duit ni nak guna untuk buat modal berniaga. Nanti cukup tempoh tertentu, kita berjanji nak jumpa di mana, saya akan bayar balik. Kawan yang A kata, berapa lama lagi? Dia kata, bagi saya tempoh setahun. Mana kiraan daripada hari ini, genap setahun, abang tunggu kat pelabuhan, saya sampai. Orang yang A yang bagi duit ni kata, beres, tak ada masalah. Genap setahun, aku tunggu kat pelabuhan. Jadi mamat ni pun pergilah. Dia dapat duit, dia pun pergilah cari perahu, dia pun hantarlah, buat pergilah cari rezeki dia. Dan Alhamdulillah, dia dapatlah berniaga bagus. Dia berniaga di satu tempat baru. Perniagaannya berjalan baik. Dah dekat setahun, dia dah boleh dapat nak pulang balik duit kawan dia yang A ni tadi. Lalu dia pun sampai dah tempoh untuk membayar, dia pergilah tepi laut untuk nak menunggu bot, untuk nak naik pergi ke bayar pada kawan dia. Ternyata bot yang dia cari tak ada. Hari tu tak ada bot. Mungkin musim tengkujuh, tak ada orang berani ke laut, jadi tak ada pengangkutan. Ni dia dah berjanji dengan kawan dia ni, hari esok genap setahun nak pulangkan duit ni. Jadi Nabi pun cerita, orang ini pun dia ambil satu kayu balak, fa akhadha khashabatan fa naqaraha fa adkhala fiha alfa dinarin.
Dia ambil satu batang balak, dia tebuk lubang, dia masuk 1000 dinar dalam batang balak. Dia tutup balik, dia hanyut tengah laut. Dia kata, ya Allah, aku dah berjanji dengan kawan aku nak bayar duit dia 1000 dinar. Tolong sampaikanlah kayu ni kepada dia. Dia campak. Kalau tuan-tuan nak buat begitu. Ini Nabi cerita tahap tawakal luar biasa ini. Dia boleh campak duit jongkong emas 1000 ketul dalam laut. Ini tawakal. Dia campak, boom. Dia pun biarlah kayu tu hanyut. Kemudian dia berdoa, faqala Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fasalni kafilan fakultu. Panjang doa dia kepada Allah. Dia tawakal betul. Ya Allah, saya ni dah putus pengangkutan, tak boleh nak pergi, tapi ini duit saya dia janji nak pulang. Tolonglah ya Allah, sampaikanlah duit saya ni kepada kawan saya yang sedang menunggu, dia nak pakai duit gini. Yang kawan dia si A ni tadi, dia pun dah ingat cukup setahun, dia pun tunggu tepi pantai. Dari jauh dia tengok tak ada kapal. Daripada pagi tak ada. Petang tak ada. Dia balik. Hari esok dia tunggu lagi. Dia kata, aku dah kena kencing dah ni. Aku kena scam dah ni. Habis betul ni. Habis. Macam mana tak ada hitam putih? Aduh, bodohnya. Dia rasa begitu. Dia pun kata, tak apalah, dah tak ada rezeki aku. Kena tipu member sendiri. Jadi dia pun, sambil-sambil dia berjalan, dia pun mikir juga, balik ni kena beletir dengan isteri aku ni. Macam mana gayanya? Kemudian, yanzuru la'alla murkaban qad jaa bimalihi fa'iza bil khashbati allati fiha al-mal fa akhadha li ahli. Daripada jauh dia nampak ada satu batang balak hanyut. Dia pun tak tahu apa, tapi dia kata ini rare ni. Jarang nampak ada balak hanyut. Jadi dia pun ambil. Dia kata ini kayu comel. Kalau okey buat perabot lawa. Bolehlah mujuk-mujuk isteri. Dah lah 1000 dinar hilang begitu je. Adalah sikit buat gula-gula untuk dia kan. Lollipop nak bagi dia tak marah sangat. Dia pun pikul kayu. Bawa balik tu dia ketuk-ketuk lah. Ketuk. Dia jumpa satu secarik tulisan, ukiran pada kayu itu. Wajadal mal was sahifah. Dia nampak satu tulisan yang mana tulisan itu menyebut ini adalah duit yang saya pinjam daripada kawan saya begini-gini. Dia kata la ilaha illallah, macam mana boleh ada benda ini? Dia pun buka, dia dapati rupa-rupanya dalam tu ada 1000 dinar yang dipulangkan balik oleh sahabat dia, genap setahun. Hadis ni panjang, riwayat Imam Bukhari. Apa pelajaran cerita ini yang Nabi bawakan kepada para sahabat? Nabi nak tunjukkan A dengan B dua-dua tawakal tinggi. A dia boleh tawakal kepada Allah bagi pinjam orang 1000 jongkong emas tanpa ada hitam putih. Hanya gantung dengan penyaksian Allah saja. Yang saya ingat tuan-tuan, tak ada orang sanggup buat begitu. Dan yang si B pun tawakalnya sangat tinggi. Dia boleh campak 1000 dinar dalam laut. Kita nak kirim pakai JNT pun takut. Nak kirim gelang emas. Sampai dah gelang aku ni kan anak aku di kolej ni. Macam-macam fikir kita. Tonton budak ni kan, sangka buruk pula tu. Dia budak ni kan ciluk pakai metal detector kan habis. Banyak sangat tengok cerita orang putih dah macam-macam berangan. Orang zaman Bani Israel campak 1000 dinar tawakal pada Allah. Tapi ni bukan nak suruh tuan-tuan tawakal bodoh cara begitu. Tak boleh. Nabi bawa cerita itu nak menunjukkan bahawa pergantungan pada Allah kalau betul-betul dibuat, jadi. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, marilah kita gantung hidup kita dengan Allah. Baik, itu ada satu hadis daripada Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ni dapat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dia pernah bercerita. Dia kongsi satu cerita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah berjalan dengan Nabi satu hari. Aku duduk belakang Nabi. Faqala ya gulam. Nabi panggil aku, budak, mai sini. Ibn Abbas ni muda. Masa Nabi wafat dia baru tingkatan 3. Muda lagi dia. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Budak kecil, aku nak ajar kau pagi ni
ada beberapa nasihat. Kau kena pegang nasihat ini. Boleh ya Rasulullah, saya suka. Kata Nabi, number 1, ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang ketiga, iza sa'alta fas'alillah. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Yang keenam, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan yang ketujuh kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nasihat ini walaupun diberikan kepada Ibnu Abbas, tapi wajar nasihat ini juga dijadikan pegangan kepada kita, khususnya suasana pandemik ini. Pertama, Nabi beritahu kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Tuan-tuan, inilah kalimat yang tak ada wujud lagi dalam kamus masyarakat di Malaysia sekarang. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Di Malaysia sekarang yang ada adalah kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Tak tahulah ngapa kita. Orang suruh Allah jaga kita. Ni bukanlah nak menghina orang buat slogan tu. Dia pun tak tidur malam cari slogan. Betul dah tu. Betul dah. Tapi dah sampai masa tukar lah. Allah jaga kita lah pula. Kita dah tak jaga dah sama kita. Roblox tak ada dah. Dulu ada kita jaga kita, SJR, polis tanya, nak pergi mana? Mana surat? Dia jaga sama-sama kita. Ini, tuan-tuan, tak ada lah. Apa Kelangkawi, apa kita Highland, macam-macam. Tak ada dah. Siapa yang hidupnya tak nak dijaga oleh Allah? Sudah pastilah. Orang tak sioman saja yang tak nak hidupnya dijaga dan dipelihara oleh Allah. Khususnya pada musim-musim wabak sebegini. Apa cara nak mendapat penjaga? Apa cara yang dikatakan kita jaga Allah, Allah jaga kita? Kata ulama, jaga Allah ini adalah jaga batasan-batasan yang Allah gariskan, jaga hak Allah, jaga segala perintah dan larangan. Jika semua itu kita berjaya laksanakan, maka kita termasuk orang yang menjaga Allah sebaik-baik penjagaan. Inilah golongan yang disebut dan disanjung oleh Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah nikmat yang dijanjikan kepada kamu wahai hamba yang sentiasa hafiz, sentiasa menjaga, iaitu menjaga peraturan, menjaga larangan dan bagai-bagai. Surah Qaf ayat 32. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, penjagaan dari Allah ni pula ada dua. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Apa yang Allah akan jaga kita? Pertama, Allah akan jaga kita dengan memenuhi segala keperluan duniawi kita. Memelihara badan kita, memelihara anak kita, keluarga kita, harta kita. Dan Allah akan arahkan ada malaikat khusus untuk jaga kita. Oh, special tu. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang aku utuskan bergiliran menjaganya dari depan, dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Baik itu kalau kita jaga hak-hak Allah, Allah akan jaga kita menerusi malaikat yang diutuskan untuk menjaga kita. Dan Allah berjanji akan tetap menjaga anak-anak kita walaupun kita dah tak ada lagi. Perkara ini sebagaimana telah dibuktikan dalam kisah dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir AS. Nabi Khidir dia bantu membina dinding rumah anak yatim yang hampir roboh. Ni kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi disebutkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Surah Al-Kahfi ayat 82. Apa sebab dia ditolong? Sebab dalam ayat 82 apa Allah Ta'ala sebut?
wa kana abuhuma salihah. Sebab dulu arwah ayahnya adalah orang yang soleh. Jadi kalau kita jaga Allah, bukan sekadar kita dijaga, anak cucu kita pun Allah jaga lagi. Itu kepentingan jaga Allah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, penjagaan dari Allah yang kedua adalah Allah akan jaga agama dan iman kita. Dan ini adalah penjagaan yang paling agung dan paling mulia. Caranya, Allah akan jaga kita daripada perkara-perkara syubhat dan menjaga kita daripada terikut dengan syahwat yang diharamkan. Contoh, bagi orang lelaki-lelaki, walaupun songkok kepiah atas kepala, kalau bab perempuan dia ada kalah sikit. Dia ada kalah sikit. Walaupun pakai kopiah sekalipun, bab perempuan dia kalah sikit. Dia kalah. Ya, itu normal lah. Jangan lelaki minat sama lelaki, sudahlah. Minat dengan perempuan tu lantak je lah. Tapi kalau tanpa kawalan, merosakkan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf digoda habis-habisan oleh Zulaikha. Habis-habisan. Hingga kan ketika itu dalam Quran Allah rekodkan bahawa Nabi Yusuf, walaupun dia Nabi, terdetik juga dalam hatinya untuk buat. Nak terbabas tu ada dah. Maknanya wow. Wow tu ada. Laki-laki. Wow. Ada wow tu ada. Tapi kenapa tak jadi? Allah yang selamatkan dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan perbuatan keji itu dengan Yusuf. Wa hamma biha. Dan Yusuf pun ada maksud untuk melakukan benda itu. Maknanya, wow, ada. Tapi Allah Ta'ala sebut, laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka kami palingkan dia daripada kemungkaran dan kekejian. Allah Ta'ala sebut, aku yang palingkan dia. Sebab dia terus melihat kebesaran Allah. Sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hambaku yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Baik itu, ini penjagaan Allah. Dulu kalau orang kita lah pergi luar negara, suka sangat. Terutama pergi negara macam kita tak parak sangat Australia lah. Kalau pergi Australia, macam dekat Sydney, ada satu pantai tu dia panggil Bondi Beach. Bondi Beach ni dia nudist untuk pantai orang mandi telanjang. Saya tak tengok orang cerita kan, dia pula kata, ustaz tahu, mana tahu. Nak saya pergi juga, tapi U-turn balik lah, salah pantai. Ingat nak cari kelah, tengok apa tak baju belakang ni. Kita lari ke pantai, ada Manly Beach, macam pantai ada, tapi yang Bondi Beach tu memang nudist. Kita tak pernah tengok orang jenis bersalai tepi pantai tak baju ni. Jadi wow tu keluar juga. Wow. Waduh. Ada. Sebab dah ramai-ramai tu selamatlah keluar. Rupanya dekat kawasan Bondi Beach ni ada je student kita duduk. Dan student kita yang duduk situ, belakang dia orang je, orang tak baju apa semua ni. Tapi dia orang masjid tak tinggal, puasa kuat, ibadat kuat, baca Quran. Jadi bila makan-makan, macam mana awak jadi tak tergoda ke benda-benda gini? Dia mungkin dah kalih ke, tapi saya melihat ini Allah pelihara mereka. Kita tak pernah tengok tu, wow lah, wow. Dia dah tak ada urut dah. Malah, wow, tak ada ber, tak ada ya, tak ada apa, tak ada. Dia dah kalih. Kata orang Pantai Timur, dia dah tak selok dah menengok benda gitu. Allah pelihara. Dan kita doa moga Allah pelihara seluruh pelajar-pelajar kita di luar negara lah daripada benda gitu. Ini yang dimaksud pemeliharaan Allah. Hak-hak Allah yang kita nak jaga ni, kata para ulama, nombor satu, jaga semayang. Mesti tepat pada waktunya. Segala ibadat mesti buat pada masa je. Hatta berbuka pun jangan lewat sampai lebih daripada maghrib. Artinya ada peraturan-peraturannya. Kemudian yang kedua, kata ulama, mesti jaga mulut.
daripada menipu, mencarut, mengadu domba, mengumpat, ni semua jaga. Adminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Engkau buat 6 perkara, kata Nabi, aku gerento, aku jadi gerento, aku garanti engkau masuk surga. Nabi jamin. Admanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kau buat 6 perkara, aku jamin kau masuk surga. Pertama, kata Nabi, asdiqu idza hadastum. Kalau bercakap, jangan menipu. Wa aufu idza wa'adtum. Kalau berjanji, tepati. Wa addu idza tumintum. Kalau diberi amanah, jaga amanah. Wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kamu. Wa ruddu absarakum. Tundukkan pandanganmu daripada tengok benda tak senonoh. Wa kufu aidiakum. Dan jagalah tingkah laku kamu. Kau jaga 6 perkara ini, aku garanti kau masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Jadi ini yang pertama Nabi pesan kepada Ibnu Abbas. Mana pesan juga kepada kita, jaga Allah, Allah akan jaga kita daripada buat maksiat dan daripada buat benda tak senonoh. Yang kedua, Nabi pesan kepada Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahaka. Engkau jaga Allah, nescaya Allah akan sentiasa berada di hadapan engkau. Sekarang ni kita selalu letak barisan hadapan frontliner. Kita panggil frontliner lah, pasukan keselamatan, orang kesihatan, pasukan perubatan, polis, tentera. Kita panggil dia frontliner. Mari kita tambahkan perbendaraan perkataan frontliner ini dengan meletakkan Allah di hadapan kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka, kata Nabi. Kau jaga Allah, Allah akan duduk frontline. Dia akan jaga engkau. Dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dicatatkan, maksud hadis ini, jika engkau jaga Allah, maka Allah akan sentiasa duduk di depan untuk membimbingmu daripada menuju ke jalan-jalan kebaikan. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga yang Nabi berikan kepada Ibnu Abbas, wa izasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia dulu, minta kepada Tuhan. Orang yang gantungkan hidup dengan makhluk, dia kena bersedia untuk kecewa. Tuan-tuan gantungkan hidup tuan-tuan dengan menteri, orang politik yang berhormat, pegawai tinggi kerajaan, ketua polis. Tuan-tuan kena bersedia untuk kecewa. Sebab itu semua tak ada yang kekal. Tidak ada manusia yang kekal. Kalaupun jawatan dia sampai dia mangkat, dia kekal jawatan, tapi kesihatannya tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah yang serba maha. Sehingga Allah sebut dalam Quran, was'alullaha min fadli, minta kepada aku sebab aku serba mengurniakan. Surah An-Nisa ayat 32. Aku serba maha, maha kaya, maha pemurah, maha penyayang, maha hidup tak mati-mati. Minta dengan aku. Allah Ta'ala tidur pun tak pernah. Tuan-tuan kalau baik dengan menteri, menteri ada waktu tidur dia. Tuan-tuan pergi rumah dia 3 pagi, terajang dia bodyguard. Dengan Tuhan, pukul 3 lagi syok minta. Pukul 3 pagi, 2 pagi, Tuhan lagi suka. Sebab masa itu masa orang bermanja dengan dia. Sebab itu kalau nak berjaya, kata orang bijak pandai, kena ada duit. Apa makna duit? DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pergantungan kepada Allah kena ada. Sebab itu nombor 1 sekali adalah doa. Allah sangat murka kepada orang yang tak nak minta kepada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Minta kepada aku mesti kabulkan. Hanya orang yang sombong saja tidak mahu minta pada aku, dan aku akan campakkan mereka dalam neraka Jahannam. Surah Mu'minun ayat 60. Ada satu syair Arab pernah menyebut, la tas'alanna bani Adam hajah wasalil ladzi abwabuhu la yuhjab. Jangan engkau suka minta sesuatu dengan hamba, tapi mintalah kepada pemilik pintu yang pintunya sentiasa terbuka. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu
wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sesungguhnya Allah murka kalau kamu tidak minta kepadanya. Adapun anak Adam murka kalau muka yang sama je asyik minta kepada kamu, pada dia. Itu beza. Kita manusia, kalau muka yang sama minta, kita pun menyampah juga dengan muka yang sama. Baik itu dulu Masjid Surau banyak buat gobok rezeki. Ni tak berapa nampak dah gobok rezeki. Apa sebab? Menyampah. Muka yang sama je ambil. Ambil kita tak masalah, bukan duit kita. Tapi dah datang, bawa 4x4 ambil. Siap pakai ribah lagi. Turun ambil minyak, ambil tu pun jual goreng pisang. Ni berlaku, bukanlah dari sini. Lama-lama kita pun menyampah, tak jadi buat gobok rezeki. Manusia dia ada perasaan. Ada masa marah. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Dia marah pula kalau tak minta. Jadi, wa iza sta'anta fasta'in billah. Apa juga yang kau nak, minta dulu dengan Tuhan. Baru kau minta dengan orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Kemudian disebut lagi, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau seluruh dunia bersatu untuk memberi keuntungan pada engkau, maka kau tak akan dapat apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Kita cadang nak buat bisnes macam-macam, dah ada business plan bagus, apa nak buat gini. Confident mesti boleh jual, macam-macam lah. Tapi kalau Allah tidak beri keizinan, tak akan berlaku. Semuanya dengan izin Allah. Nabi nak mengajar kita beriman kepada takdir, tawakal kepada Allah. Berapa ramai peniaga-peniaga Ramadan tahun lepas dah berkira-kira keuntungan meniaga Ramadan. Dah ada dah masa itu. Songkok rayanya, kuih raya. Yalah, dulu tiap-tiap tahun bila time Ramadan, the money is good, jual bagus. Ramadan ni musim buat duit. Orang tak kerti meniaga pun jadi meniaga bulan Ramadan. Sebab the money is good. Jual apa saja insya-Allah laku. Kalau makanan tak payah ceritalah, batu-batu goreng pun orang beli, tuan-tuan. Bulan puasa ni. Jangan cerita hak nak raya, orang suka. Kalau jalan tar Kuala Lumpur pada tengah-tengah malam, suka. Macam saya Masjid Negeri Kuantan, depan saya padang MPK. Wow, penuh orang berniaga situ. Berkemah lagi gini. Suka. Tapi tahun lepas terjelepuk semua. Terceduk semua. Apa sebab? Dah rancang elok-elok. Dah beli barang, dah order bagai-bagai. Tapi tak diizinkan oleh Allah. Tak dapat. Sebab itu tawakal pada Allah. Dan Nabi sambung lagi, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan andainya satu dunia ini bersatu untuk nak membahayakan engkau, bahaya tu tak akan sampai kepada engkau kecuali aku yang izinkan. Katalah sekarang Kementerian Kesihatan, oh kita sekarang sedang menghadapi waspada COVID-19, Omicron, macam-macam lah dia sebut. Jadi menurut kita punya kajian, kalau keboleh jangkitan, orang pun matilah. Matilah. Tak, Nabi pesan, kalau satu dunia berpakat nak menjahanamkan kau, tapi aku tak izinkan, takkan jadi. Takkan jadi. Sebab itu ini orang tawakal. Tuan-tuan, kalau nak ikut ancaman, mana ada hidup kita tak ada ancaman? Tuan-tuan duduk dalam surau ni apa confident kipas tak jatuh atas kepala tuan-tuan? Tuan-tuan percaya kipas ni kuat? Tapi kenapa tuan-tuan yakinnya duduk di bawah? Apa nak ditakut? Tiap-tiap hari kita diancam. Kalau penyakit ni tuan-tuan, sejak daripada kecil kita hidup dan bermasyarakat dengan ancaman denggi, leptospirosis, taun. Daripada kecil kita kena nyamuk. Bahkan kalau ikut rakan-rakan di Kementerian Kesihatan, kes jangkitan kencing tikus pun banyak dalam setahun. Mencecah 3,000 lebih kes setahun. Dan kematian kadang-kadang mencecah 48 kematian dicatatkan. Itu tuan-tuan, nak mandi air terjun jangan macam mandi pakai nak gerak sangat. Kena tempat yang bersih-bersih juga. Kencing tikus. Kes denggi tak payah cerita lah.
Kes denggi yang dilapor dalam setahun cecah 100,000 kes setahun. Dan kematian ada yang sampai 277-280 kes kematian. Cuma pelaporan kes denggi tak dibuat secara harian. Tak ada sidang media. Kalau ada, tuan-tuan takut nak keluar rumah nyamuk bagai-bagai. Tapi disebabkan kita dah biasa dengan benda itu, kita kenal dia, maka kita tahu untuk berhadapan dengan dia. Macam untuk COVID-19 ini, masa mula-mula jadi dulu, Task Force COVID di peringkat negeri, mereka meramalkan COVID ni kita akan duduk cara kordon saniter ni 2 tahun. Peringkat awal. Yang ini pun dah hampir 2 tahun. Dan mereka pun mengatakan bahawa untuk hapuskan total, impossible. Hapuskan 100% tak boleh. Hanya boleh tukar terma daripada pandemik kepada endemik saja. Sebab tu yang mampu mereka buat sekarang ni flatten the curve. Dan kita diminta untuk bersedia, virus ini akan mengambil masa untuk hilang atau mungkin tidak hilang langsung. Maka baik itu Tan Sri DG Kesihatan dalam satu PC yang pernah dibuat bulan Mei tahun lepas, dengue is part of our community and we learn to live with them. Dengue juga adalah masalah dan dia pun sebahagian daripada masalah dalam masyarakat, tapi kita belajar untuk hidup dengan nyamuk. Kita daripada kecil tahu mak akan bila maghrib balik, masuk rumah tutup pintu, tutup tingkap, spray rumah, yang pakai spray lah. Duk kampung tu pakai lingkar ubat nyamuk itu, panggil ubat nyamuk. Patutlah nyamuk banyak, bagi ubat sihat ada. Pakai ubat nyamuk. Barang mak-mak kita pergi menoreh pun bawa ubat nyamuk, gantung pada tali pinggang ni, bawa pergi menoreh. Artinya kita tahu, kita kenal kelambu, kita tahu nak pergi ke kebun jangan pakai baju warna sekian-sekian yang boleh menarik nyamuk, sebab kita belajar untuk hidup dengan dia. Sebab itu kalau nak kira ancaman, hidup kita penuh dengan ancaman. Tuan-tuan keluar daripada surau nanti, tahukah tuan-tuan, di atas langit sana, tatkala tuan-tuan memandang keindahan langit, sedarkah tuan-tuan di atas sana ada hampir 2 juta kilogram besi yang sedang berputar di atas kepala kita? Itu tak cerita kapal terbang lagi. Hak lalu lalang, duduk dengkil, duduk di mana? Brrrr, kapal terbang. Brrrr, kapal terbang. Satelit yang sedang mengorbit sekarang ini ada 4,256 satelit sedang mengorbit. Dan ada 1,419 aktif beroperasi. Amerika saja ada 576 satelit, China ada 181 satelit, Russia ada 140, UK ada 41, Eropah ada 36. Dan 346 daripadanya adalah satelit pengintipan. Malaysia ada juga hantar untuk tengok astro. Tapi saya ingat dia kena ejah balik sebab hujan selalu tak ada lain. Dia kena konakan sikit kepak dia tu. Kena hantar Syekh Muzaffar, hantar semua dia. Bayangkan kalau satelit ini, tak payah cerita satelit tu jatuh, skru je cabut, meninggal lama dah kita ni. Ayo, belajarlah untuk takut dengan ilmu. Tawakal itu. Lepas tu kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, al-khashiyatu khawfun makrun bit-ta'zim wa ilmu biman takhsyah. Sifat takut ini adalah nombor 1, mesti utamakan takut Tuhan dulu. Yang kedua, kau mesti ada ilmu terhadap benda yang kau takut. Maaf, ramai daripada masyarakat kita sebenarnya tak ada knowledge yang mencukupi pun tentang penyakit ini. Kita dengar-dengar saja, tapi knowledge yang sebenar tak ada. Sebab kita berbicara tentang dunia mikroorganisma. Mikroorganisma ni benda tersembunyi daripada mata manusia. Dan manusia dia sering menjadi musuh kepada benda yang dia tidak nampak. Kenapa tersembunyi? Sebab mikroorganisma terlalu kecil. Lebar virus ukuran dari kira-kira 0.5 mikron, maknanya 500 nanometer. 1 nanometer dia 1/1000 mikron. Kecil sangat. Sebab itu sekali lagi, kalau kita nak takut, tak tertakut dik kita. Apa kita punya jaminan atas rostrum ni? Tak ada kuman, tak ada bakteria, tak ada apa-apa. Tak ada jaminan. Kalau tuan-tuan buat swab test pada ni pun sangkut ni, meja macam lembu korban itu. Kalau tuan-tuan jolok lubang hidung lembu korban tu, saya ingat sangkut. Benda-benda halus yang kita panggil mikroorganisma ni, sama ada bakteria, fungus, virus, alga ataupun lain-lain,
Jumlah mereka 20 kali ganda lebih banyak daripada bilangan haiwan di muka bumi ini. Sebab itu sekali lagi, kalau kita nak takut, tak tertakut di kita. Silakan takut, tapi takutlah dengan ilmu. Ketakutan tanpa ilmu melahirkan paranoid, melahirkan misofobia, germofobia, the fear of germs. Fobia dengan itu masalah orang yang takut tak tentu arah. Dia panggil OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Salah satu daripada masalah mental illness. Dia dah jadi terlampau geli luar biasa sangat. Sebab itulah Nabi musim wabak diamalkan, diajar kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit sopak. Yang kedua apa doa dia? Wal junun. Ya Allah, jauhkan aku daripada gila. Apa kena-mengena gila dalam wabak? Ramai orang jadi gila dalam suasana wabak ini. Gila bukan gila, fobia tak tentu arah. Ada orang pakai topeng 4 lapis. Duduk rumah je lah kalau dah 4 lapis begitu. 4 lapis, saya ingat dia mati dalam emas dia je esok. Takut sangat. Ni 2 pakai shield lagi. La ilaha illallah. Kita minta jauh daripada jadi gila. Jika kita mengambil risiko, kita mungkin akan gagal. Tapi kalau kita tak mengambil risiko, kita pasti akan gagal. Risiko terbesar adalah tidak melakukan apa-apa. Jadi tawakallah pada Allah. Dan yang terakhir Nabi sebut, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Apa artinya? Maknanya Allah dah siap tuliskan takdir kamu. Janganlah kamu berlebih-lebihan sangat. InsyaAllah apa yang Allah takdirkan semuanya dalam aturan dan ketentuan Allah. Macam contoh, kalau kita ditakdirkan misalnya ada yang meninggal, isteri, anak, orang-orang tersayang, tak payahlah menangis lama sangat. Nangis kena menangis, tapi janganlah menangis macam tak boleh terima takdir langsung. Kataballahu maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Aku telah mencatatkan takdir setiap makhluk 50,000 tahun sebelum aku ciptakan langit dan bumi. Hadis Muslim. Jadi tuan-tuan kalau menikah seorang lagi, isteri mesti marah. Tuan-tuan kau sabar. Abang ni dah ditakdirkan 50,000 tahun dulu dah sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi hafal hadis ni. Cek balik video ni, hafal hadis. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Takdir ni aku dah tulis 50,000 tahun sebelum aku cipta langit dan bumi. Jadi jangan marah-marah. Butang baju aku mana pak? Bukan nak pergi menikah apa je. Jadikanlah ayat ini sebagai pedoman bahawa semuanya berlaku adalah izin Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sehelai daun yang gugur melainkan aku tahu daun yang mana. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, sama ada tanah yang basah atau tanah yang kering, melainkan telah kutulis dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Kalau daun selai yang gugur pun Allah tahu daun mana, daun tu nama apa, maka susah sangat ke Allah nak menentukan takdir kita. Maka kalau ke situ cara berfikir, itulah berfikir orang yang tawakal. Sebenarnya banyak nak diterangkan tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Moga-moga apa yang kita ceritakan pada malam ini memberi semangat pada kita untuk meneruskan kehidupan. Tetapi ingat, tawakal bukanlah membuang usaha. Usaha yang terbaik. We do the best, let God do the rest. Buat yang terbaik, selebihnya serahkan kepada Allah. Janganlah jadi takut tak tentu arah, sebab kita sudah pilih yang terbaik. Sekadar itu, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi kepada rakan-rakan dari Surau Ar-Raudah Apartmen Presin 16 Putrajaya, dan daripada rakan-rakan daripada geng Surau Putrajaya,
kami ucapkan terima kasih di atas kehadiran muslimin muslimat sekalian. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Putrajaya khasatan wa sairal biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wahfazha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara tahassanna bidzil izzati wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Putrajaya wa Malaysia wa sairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.